salam sejahtera dan salam Sarawak Kesayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Pesta Bubuk merupakan salah satu platform ke arah matlamat Miri sebagai destinasi pengeluar produk bubuk yang berkualiti di Malaysia. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, menerusi penganjuran pesta berkenaan, produk bubuk yang paling popular di utara Sarawak terutama sekali di Kuala Baram Miri dapat dipromosikan. Berucap di Pesta Bubuk Miri 2022 di Pasar Nelayan Kampung Batu 1, Kuala Baram pada Sabtu, Datuk Seri Lee berkata bubuk yang terdapat di Miri mempunyai kualiti yang terbaik untuk menghasilkan pelbagai produk. Ujarnya lokasi pasar-pasar ikan di Miri seperti Kampung Batu 1 Kuala Baram, Kampung Piasa Utara, Kampung Luak dan Kampung Kuala Bakam menjadi tumpuan pelancong dan penduduk setempat bagi membeli hasil bubuk para nelayan. Tambah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu, penjualan hasil produk bubuk oleh penduduk setempat bukan sahaja dapat menjana pendapatan, malah ianya boleh menjadi aset pelancongan dan secara tidak langsung menjadi pemangkin untuk nelayan dan pembuat belacan di Miri berkecimpung dalam sektor pelancongan. Beralih ke Serikeh, pembukaan pasar malam di kampung seberang Serikeh mampu menjadi pemangkin ekonomi dan pendapatan peniaga kecil. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Lim Talib Saleh menyambut baik pembukaan pasar malam tersebut dan berharap ianya dapat meningkatkan sosioekonomi kawasan Serikeh dan penduduk tempatan. Seramai 95 orang peniaga telah berjual di pasar malam yang beroperasi 3 hari seminggu itu, iaitu pada Khamis, Jumaat dan Sabtu bermula dari jam 4 petang hingga jam 10 malam. Pelbagai produk dijual oleh para peniaga seperti makanan, minuman, pakaian serta peralatan kegunaan harian. Meskipun baru memasuki minggu kedua, namun sambutan yang diberikan pengunjung tempatan dan luar Serikeh amat menggalakkan. Dalam pada itu, para pengunjung juga dinasihatkan agar menjaga kebersihan kawasan sekitar dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Laporan seterusnya, kerjasama erat dan kesepakatan jitu harus dipupuk dalam kalangan masyarakat setempat. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, perkara ini penting demi menjamin pembangunan lancar di sebuah kawasan atau perkampungan. Beliau berkata demikian pada Majlis Gotong Royong Perdana dan Santai Pemimpin Bersama Masyarakat di Kampung Niup pada Sabtu. Datuk Rubiah juga menzahirkan rasa teruja atas kesepakatan antara penduduk kampung berkenaan yang masih membudayakan amalan gotong royong. Ujarnya, tradisi serta kesepakatan sebegini boleh terus dikekalkan melalui penganjuran aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Pada majlis sama, Datuk Rubiah telah melulus permohonan untuk projek dataran kejat di pekarangan Majlis Darul Istiqamah yang masih belum berturap. Beliau berharap dengan adanya dataran kejat ini, ia akan menggalak penganjuran lebih banyak aktiviti sekaligus memupuk budaya kesepakatan antara masyarakat Kampung Niup. Datuk Rubiah turut beri kesyukuran atas pembinaan baharu masjid berkenaan yang dianggap sesuai dengan keperluan masyarakat masa kini. Manakala di Tatau, Pejabat Daerah Tatau telah menganjurkan sambutan Hari Wanita Peringkat Daerah Tatau 2022 pada Jumaat. Pegawai Takbir Daerah Tatau Kelvin Linggong berkata, penganjuran program tersebut telah diisi dengan pelbagai program menarik seperti senam aerobik dan sesi ceramah. Katanya semasa berucap mewakili Pegawai Daerah Tatau, program tersebut merupakan kesinambungan daripada sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak bertemakan ekspresi tinta wanita yang telah disambut pada 8 Mac lepas. Seramai 50 orang telah menyertai program ini yang melibatkan peserta dari kalangan jabatan kerajaan seperti dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tatau, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Penerangan Japen Daerah Tatau, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tatau Sebau, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Tuai Rumah serta wakil dari Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Sarawak, Maksa. Sementara itu, Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA Engkelili telah mengadakan sesi dialog bersama pelesen di bawah pentadbirannya bertempat di Dewan Serbaguna MDLA pada Khamis. Ia bertujuan mengingatkan para peniaga agar memperbarui lesen mereka setiap tahun tanpa gagal supaya tidak dikenakan tindakan di bawah Akta Pelesenan 1994. Menerusi dialog tersebut, sesiapa yang ingin memohon lesen baru untuk berniaga di rumah panjang atau kampung harus mengisi borang yang disertakan dengan pengesahan oleh Ketua Kaum dan pihak MDLA kawasan masing-masing.
Pembaharuan lesen pula hendaklah dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan iaitu pada 1 Januari hingga 11 Februari setiap tahun demi mengelak daripada tunggakan pembayaran. Namun sekiranya pemegang lesen sudah meninggal, uzur atau tidak mahu berniaga lagi, mereka dikehendaki untuk berurusan dengan pihak MDLA untuk membatalkan lesen perniagaan tersebut agar tidak berlaku peningkatan pembayaran tunggakan. Dalam pada itu, para peniaga dinasihatkan agar sentiasa peka dengan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa demi memastikan segala urusan berjalan lancar. Ke perkembangan COVID-19 pada Sabtu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan sebanyak 1,427 kes baru positif COVID-19 telah dilaporkan di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya kini adalah sebanyak 277,277 kes. Daripada jumlah itu, katanya 513 kes dalam kategori 1, 912 kes dalam kategori 2 serta masing-masing satu kes dalam kategori 4 dan 5. Kes-kes ini dikesan di 35 daerah di Sarawak dan berikut perinciannya. Sementara itu, JPBN Sarawak juga memberitahu pada 10 Mac 2022, satu kes kematian telah dilaporkan di Mukah yang melibatkan wanita berumur 69 tahun yang mempunyai darah tinggi, dislipidemia dan sejarah penyakit jantung. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.